Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Kata mu'alif radhiyallahu anhu, maka aku kata, sabda Nabi SAW, lazimkan kamu dengan jamaah itu, ihtimalkan 3 wajah. Wajah pertama, bahwasanya dikendaki dengan dia itu pada agama dan hukum, yakni lazimkan olehmu mengikut agama jamaatul ummah, kerana tiada berhimpun umat ini atas pekerjaan yang sesat. Maka mencarikan ijma' dan hukum yang ittifaq, yang bersalahan, barang yang atasnya jumhur ulama umat, dan menunggalkan daripada mereka itu, iaitu batil dan sesat. Ini soalan yang dikemuka oleh Imam Ghazali. Jadi setelah Imam Ghazali membicarakan wajib beruzlah ketika zaman fitnah, akhir zaman. Jadi Imam Ghazali bawa hujah-hujah, hujah-hujah Al-Quran, hujah hadis, hujah ulama, hujah sahabat, hujah tabi'in. Kemudian datang soalan pada Imam Ghazali. Jadi soalan dia bukan ke hadis sana. Nabi suruh kita berjamaah. Alaikum bijamaah. Fa inna yadallah alal jamaah. Jadi hadis itu bermaksud hendaklah kamu berjamaah, kerana pertolongan Allah itu di atas jamaah. Jadi seolah-olah hadis ini bercanggah dengan hadis yang Imam Ghazali bawa tu, yang suruh uzlah. Maknanya Rasulullah suruh uzlah, yang kita ni pula suruh Rasulullah suruh berjamaah. Macam mana pula Imam Ghazali suruh kita beruzlah? Jadi Imam Ghazali nak jawab. Imam Ghazali jawab. Apa jawab Imam Ghazali? Imam Ghazali suruh himpun 2 hadis. Jangan kita pakai hadis suruh berjamaah saja tanpa kita ambil kira hadis yang suruh uzlah. Jadi dia suruh campur dua-dua tu. Masa mana berjamaah, masa mana kita beruzlah. Itu dia suruh campur dua-dua. Kemudian ada pun hadis yang kata alaikum bil jamaah ni, ni Imam Ghazali nak hurai. Kata mu'alif ni Imam Ghazali lah, radhiyallahu anhu. Maka aku kata, aku nak jawab, aku nak bagi tahu, aku nak hurai. Sabda Nabi SAW itu, yakni lazimkan kamu dengan berjamaah itu. Hadis yang kata alaikum bil jamaah tu, makna kata ihtimalkan 3 wajah. Ihtimal ni ditanggung. Ditanggung atas 3 wajah, 3 bentuk, 3 rupa. Jadi kita nak tengok hadis ni, kita kena faham dia ada 3 macam. 3 bentuk yang kita kena faham. Apa maksud sebenar alaikum bil jamaah? Adakah alaikum jamaah ni kita campur semua orang? Dengan siapa saja? Adapun alaikum bil jamaah ni dengan jamaah ahli sunnah wal jamaah saja kah? Ataupun jamaah yang bawa kita kepada Islam saja kah? Ataupun macam mana? Maksud jamaah tu. Jadi dia kata diihtimalkan, ditanggung 3 rupa bentuk, 3 wajah. Pertama, wajah yang pertama,
bahawasanya kehendak dengan dia hadis tu pada agama dan hukum. Disuruh kita ni alaikum bil jamaah, hendaklah kamu bersama-sama jamaah, maknanya dengan agama jamaah agama ni, yakni agama Islam. Sebab semua orang Islam berpegang kepada agama Islam. Hendaklah kita bersama-sama dengan agama Islam, akidah Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan akidah yang lain seperti akidah Jabariyah ke, Mu'tazilah ke, Syiah ke, Wahabi ke, liberal ke, sekarang ni apa lagi? Pluralisme ke, liberalisme ke, komunisme ke, nasionalisme ke, apa semua. Jangan ikut jamaah tu. Jadi akidah tu maksud jamaah tu akidah dan hukum Islam. Kita mesti bersama-sama dengan hukum Islam, akidah Islam, agama Islam. Itu maksud jamaah tu. Yakni lazimkan olehmu mengikut agama jamaatul ummah. Agama jamaatul ummah, jamaah, kumpulan umat ini, maknanya jamaah ni ahli sunnah wal jamaah. 73 firqah umat Islam ni. Semua kulluhum finar, semua masuk neraka. Yang selamat ahli sunnah wal jamaah, ikut sunnah Nabi dan jamaah sahabat. Ni maksud alaikum bil jamaah. Bukan sebarang-barang jamaah. Faham dia lagu tu? Jamaatul ummah. Umat ni lah. Kerana tiada berhimpun umat ini atas pekerjaan yang sesat. InsyaAllah Rasulullah jamin umat ni dia takkan berhimpun di atas perkara-perkara yang sesat. Bila ulama bincang, dia pun tak bincang perkara sesat. Dia pertahankan. Makna kata agama ni. Ulama-ulama kita dia tidak akan berhimpun atas perkara yang tak betul. Dia akan berhimpun atas perkara yang betul. Dia akan bincang benda yang sempurna, benda yang betul, yang tak bercanggah dengan makna kata ahli sunnah wal jamaah. Yang asyik-asyik tu, yang lain-lain tu semua terpesong. Macam Wahabi terpesong daripada jamaah. Mengikut mengenai ulama ni yang dikatakan akidah yang betul, akidah Abu Hasan Asy'ari lah, Mansur Maturidi, ikut susunan mereka tu. Itu sudut akidah. Sudut fiqh itulah Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Lagi ikut apa ilmu tasawuf, batinnya pula Imam Ghazali, Junaid al-Baghdadi. Mengikut perjalanan daripada puan ni yang sealiran dengan dia. Adapun sufi yang lain ni semua tak boleh pakai. Sufi yang mengarut dia tak boleh pakai, jangan ikut. Begitu juga bab fiqh. Dia mengarut dia semua bercanggah dengan ni, semua ahli sunnah juga terpesong, tak kita jangan ikut. Begitu juga bab akidah. Akidah yang menelewing daripada apa yang disusun oleh Imam Mansur Maturidi dan Imam Abu Hasan Asy'ari. Ini semua tak boleh. Kita disuruh berjamaah mengikut akidah ahli sunnah wal jamaah, mengikut mana kata perjalanan segi fiqahnya mazhab yang 4 tu, dan segi tasawufnya ikut ulama-ulama sufi yang dipelopori oleh Imam Syekh Junaid al-Baghdadi dan sealiran dengannya, termasuk Imam Ghazali dan sebagainya. Itu dimaksudkan alaikum bil jamaah. Kamu nak ikut jamaah ni. Itu maksud yang pertama. InsyaAllah ulama tidak akan berpisah ataupun bercerai daripada benda yang betul ini. Maka mencarikan ijma', tak ikut ijma', berpisah daripada ijma', dipanggil i'tizal. Itu panggil golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni maksudnya i'tizal, mengasingkan diri, berpisah daripada ahli sunnah wal jamaah. Itu puncanya panggil Mu'tazilah. Iaitu apabila anak murid kepada Abu Hasan Al-Basri,
Anak murid dia tak ikut dia. Dia tak setuju dengan Tok Guru. Dengan beberapa perkara, dia berpisah. Dan dipelopori oleh Abu Ali Al-Jubai tu. Dia buat satu pegangan sendiri. Itu panggil Mu'tazilah. Sebab dia Mu'tazil. Dia i'tizal. Dia mengasingkan diri daripada guru dia. Mengasingkan diri daripada ahli sunnah wal jamaah. Ini yang tak boleh. Jadi disuruh kita alaikum bil jamaah. Hendaklah kita bila-bila di mana-mana pun bersama-sama dengan jamaah ahli sunnah wal jamaah. I'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Syariat yang dibawa oleh sunnah wal jamaah dan perjalanan sufi itu. Itu dia. Jadi kita disuruh berpegang dengan mereka. Jadi mencarikan ijma', kita terpisah daripada ijma' ulama'. Perkara yang diijma'kan ulama'-ulama' sepakati, kita tak mau ikut. Itu maknanya kita berpisah. Yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencarikan ijma' dan hukum yang ittifaq. Ittifaq ni yang muafakat. Yang bersalahan barang yang atasnya jumhur ulama, tak mau ikut jumhur ulama, umat, dan menunggalkan daripada mereka itu, iaitu batal atau batil dan sesat. Kita keluar daripada pahaman ahli sunnah wal jamaah ni dipanggil sesat. Ni yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lari daripada makna kata sunnah Nabi, lari daripada ijma' sahabat dan ulama-ulama yang ikut sahabat, ikut tabi'in. Ini dilarang sangat. Itu maksud yang pertama, alaikum bil jamaah. Bila-bila pun, walaupun kita duduk seorang-seorang, asing pada diri kita, pada orang ramai, kita tak dibenarkan. Makna kita kata meninggalkan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Itu maksudnya. Jadi mengasingkan diri daripada mereka ini, pahaman ni, aliran ni, dipanggil batal dan sesat. Kata Imam Ghazali. Dan adapun jika ia i'tizal, yakni mengasingkan diri daripada mereka itu, asing diri pada orang ramai, dengan tujuan kita nak mengukuhkan ibadat kita, mengelokkan agama kita, kerana membaikkan di dalam agamanya, maka tiada daripada demikian itu, daripada batal, sesat itu sesuatu. Kalau kita setakat nak asing diri dengan orang ramai, orang ramai pula arti itu, mereka mengaku mereka ahli sunnah wal jamaah, tapi buat benda-benda mengarut, buat maksiat, derhaka pada Allah Ta'ala. Jadi lari daripada mereka itu dipuji. Dipuji oleh syarak. Sebab apa? Lari kerana nak jaga iman kita. Lari daripada mereka itu nak jaga akidah kita. Contoh akan berlaku satu zaman, kita nak pergi jemaat pun tak boleh lah. Tu imam mengarut. Kita nampak dia tikar mekok, tu imam tikar ikok. Berbaris tu imam tikar ikok. Tu imam pun berjudi. Isteri tu imam pun tak pakai, tak tutup aurat, buka aurat. Dia anak dia pun dia tak pandai nak jaga. Kita nak ikut dia jadi imam macam mana? Hati kita ikut pun nak hidup berguna. Lepas tu kadang-kadang kita dengar pula tu imam cakap benda-benda mengarut. Hoi, kalau ikut Islam mana boleh, tak maju. Nak ikut dia macam mana? Dia kita terpaksa mengasingkan diri. Akan berlaku satu zaman nanti macam tu. Bila Dajjal nak Dajjal main ni. Habis. Kadalah Dajjal dibawa ubat corona ni. Coronavirus. Ni ubat. Cucuk-cucuk sekali baik terus. Hampa saya mana aku nak pergi hospital. Dia pergi hospital Kuala Lumpur. Cucuk-cucuk semua baik. Lain semua tak ada ubat. Habis pakai ikut Dajjal ya. Percaya lah. Dajjal bawa ubat vaksin anti coronavirus. Nampak betul. Ketika itu kita nak selamat iman kita aja nak. Kita tak salah. Macam itulah juga virus ni. Nak selamat macam mana diri kita, lari duduk rumah. Ni nak selamat iman, kita lari.
Mungkin lari dalam rumah ke, lari masuk hutan ke, macam-macam cara lah. Kita nak bergaul pun, kita bergaul dengan orang yang tak ada virus. Betul tak? Ni pun kita bergaul dengan orang yang baik lah. Orang yang baik. Kalau pun kita nak pergi juga, kerana penting-penting, diri kita kena ada pertahanan. Kita ada pakai tu tutup muka kita ada pakai sarung tangan kita. Macam-macam lah pertahanan diri. Gitu juga kita nak jaga iman kita. Iman kita kena kuat. Iman kita kena kuat. Terutama para alim ulama. Dia diwajibkan bergaul. Membimbing ummah. Dia tak boleh lari. Jadi dia tu kena kuat. Kalau dia duduk dalam masyarakat yang rosak, dia kena jadikan diri dia laksana ikan. Ikan yang duduk dalam laut masin. Walaupun laut masin, daging dia tak masin. Kenapa daging dia tak masin? Isi ikan tu tak masin. Kerana ikan tu ada roh. Dia ada nyawa. Lagi dia ada roh. Maka maknanya selama itulah suasana keliling tu tak boleh mempengaruhi daging dia. Kita begitulah. Kalau iman kita kuat, insya-Allah, walaupun suasana ada rosak keliling, suasana tu tidak boleh, makna kata boleh mempengaruhi kehidupan kita. Kita tetap dengan cara kita. Tapi kalau lama-lama rosak juga kita. Untuk itu kita ambil masa uzlah, terutama di waktu malam, bangun malam, baca Quran, berzikir, beristighfar, buat ibadat, minta bantuan pertolongan Allah Ta'ala di waktu malam. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba-Ku bertanya padamu Muhammad tentang diriku, engkau bagi tahu bahawa aku ni hampir dengan mereka, qarib. Jadi kena ada juga uzlah. Uzlah di waktu malam di rumah. Kan? Ini bagi ulama. Dia. Jadi ada pun maknanya jika ia i'tizal, dia mengasingkan diri daripada mereka itu, orang ramai tadi, walaupun mereka mengaku mereka ahli sunnah wal jamaah. Tujuan mengasingkan tu kerana membaikkan di dalam agama, nak jaga agama kita, nak perelok agama kita, nak bagi agama kita kuat dalam diri kita. Kalau di atas tujuan tu, maka tiada demikian itu daripada batal dan sesat itu sesuatu. Tak ada sesat apa-apa, elok bagus. Elok, tak ada masalah. Kalau dia bergaul masyarakat pun dalam perkara yang baik. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dia boleh bergaul benda yang baik. Benda yang batil dia tak bersama-sama dengan mereka itu. Mereka dengan mereka, kita dengan kita. Biar mereka jadi kita, jangan kita jadi mereka. Gitu. Dia punya pasal, kita punya pasal. Kita bergaul, kita nak dakwah, tu je. Tak lebih daripada tu. Jadi jangan kita terliok apa yang ada di tangan mereka itu. Jangan berhajat apa yang ada di tangan mereka itu. Bila kita bergaul dengan mereka, tujuan nak dapat apa-apa daripada mereka itu, kerana kita seronok dengan apa yang ada di tangan mereka itu, kita akan jadi macam mereka. Kita akan terpengaruh. Faham tak? Tu Sahabat Ibnu ingat. Mereka dengan mereka, kita dengan kita. Biar mereka jadi kita, yang kita jadi mereka. Kata Sahabat Ibnu. Siapa Ali kata, tiba-tiba kita jadi mereka. Kita jadi mereka dah. Dia susah lah. Ni kena jaga baik-baik. Itu wajah yang pertama. Faham kita? Alaikum bil jamaah. Jamaah di sini jamaah Ahlussunnah wal Jamaah. Di segi akidahnya, di segi agamanya, hukumnya dan sebagainya. Kedua, makna alaikum bil jamaah itu jangan kamu putuskan daripada mereka itu dalam jemaat dan berjamaah. Yang kedua, kita berhubung dengan mereka, alaikum berjamaah, kita tak putus dengan mereka. Dengan mereka ini, jemaat kita pergi, jemaah kita pergi. Kita bersama-sama dengan jamaah Islam. Kerja-kerja jamaah kita pergi, usrah kita pergi,
liqa kita pergi. Kita cuma tak bercampur dengan masyarakat dalam perkara batil. Kalau kebaikan kita pergi. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang kita nak buat sekarang ni. Yang Nabi sebut apabila berlaku suasana yang hebat, yang merosakkan akhir zaman. Muncul satu kumpulan disebut da'atun ala abwabi jahannam. Penyeru-penyeru di pintu api neraka jahanam. Bukanlah dia duduk depan pintu neraka, dia panggil kita masuk neraka. Dah. Dia ajak kita buat amalan-amalan yang boleh bawa masuk neraka. Dia ajak kita masuk kumpulan dia. Ikut program-program dia. Dan Nabi sifatkan mereka ini serupa kita. Bahasa dia bahasa kita. Dan kulit dia macam kita. Tapi dia ajak kita kepada perkara-perkara mungkar. Perkara maksiat. Innal munafiqina wal munafiqat ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Semuanya orang munafik, orang wal munafiquna wal munafiqat, orang munafik laki-laki, munafik perempuan. Ba'dhuhum awliya'u ba'd, mereka bertolong-tolong antara satu sama lain. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Dia ajak kita buat munkar. Dia cegah kita buat ma'ruf. Akan wujud kumpulan ni di akhir zaman, Nabi kata. Kita ikut dia, rosaklah kita. Habis kami nak macam mana ya Rasulullah kalau kami ada zaman tu? Itu Rasulullah kata, Nabi suruh kita alaikum bil jamaah talzamu ala jama'atul muslimin wa imamahum. Hendaklah kamu bersama-sama jamaah Islam dan pimpinan mereka. Jadi kita duduklah jamaah, ikut pemimpin. Ikut program jamaah. Itu je. Yang lain kita duduk di rumah. Kita tak bersama dengan orang yang merosakkan kita dah. Itu maksud jamaah ni, jamaah Jumaat, jamaah sembahyang Jumaat, apa-apa kebaikan-kebajikan yang dilakukan oleh jamaah Islam, kumpulan Islam. Dan umpama keduanya, umpama Jumaat dan jamaah itu, liqa, usra, macam zaman ni ada buat program-program kebajikan, kumpul duit, pergi bantu orang susah, orang miskin. Kita buatlah. Maka bahawasanya adalah padanya kuat pada agama. Dengan kita duduk ikut jamaah Islam ni, ikut sembahyang Jumaat, kita ikut sembahyang Jumaat, kita ikut program-program jamaah, kan, jamaah Islam. Liqa ke usra ke apa semua, kita jadi kuat menguatkan agama kita lagi. Dan keelokan Islam kita makin cantik. Masyarakat pun boleh kita dakwah. Masyarakat pun kita boleh tarik jadi baik. Dengan buat kerja-kerja jamaah tadi ni. Ya, itu dia. Ya, dan keelokan Islam. Dan membencikan orang kafir. Orang kafir kalau kita buat kerja ni, dia benci, dia marah. Itu DAP mengamuk sekarang tu. Bila umat Islam dah bersatu kan, dia tak macam cacing kena panas. Menggelisah dia. Baru nampak yang Tok Guru Haji Hadi sebut selama ni, baru nampak. Belum ni dia boleh peralatkan orang-orang Islam. Dia boleh pergunakan orang Islam untuk politik dia. Tapi hari ni bila Tok Guru dah bawa benda ni, ajak umat Islam bersatu, baru nampak kekuatan Islam. Islam boleh buat sebenarnya. Tanpa DAP boleh buat. Lebih baik, jauh lebih baik daripada apa yang DAP buat. Jadi mahu nak orang buka masa, rupanya orang Islam ni kalau bersatu memang hebat, memang kuat. Bersatu teguh, bercerai roboh, kata orang tetua kita.
Fala tanaza'u fatafshalu watazhaba rihukum. Jangan kamu berpecah belah. Berpecah belah, berbantah-bantah akan menghilangkan kekuatan kamu. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan agama Allah, jangan kamu berpecah belah. Dengan berpegang agama Allah ni kita tak akan berpecah belah. Kalau diikat dengan ikatan-ikatan yang lain, kita akan mudah pecah. Kalau diikat dengan ikatan akidah, ikatan syariah, ikatan agama, maka ikatan ni akan jadi kuat. Umat akan jadi kuat. Bila umat kuat, orang kafir merana. Itu yang kita perlu ingatkan. Walau karihal kafirun, walau karihal kafirun. Orang kafir dia akan benci. Itu memang sifat dia. Jadi bila kita buat kerja macam ni, maknanya orang kafir akan merana, susah hati melihat kebangkitan Islam. Bayangkan kalau orang pergi Jumaat, penuh melempar sampai keluar. Antara syariat Islam, hari Jumaat pakai pakaian putih. Nabi suka putih pada hari Jumaat. Kita bayangkan kalau semua ikut putih. Hari Jumaat tu, daripada tu imam, hafiz, makmum semua putih, berkemutih. Degeruan tu. Polis ni, yang FRU tu bukan besar pun, kecil. Adik saya, kecil lah. Pencin dah, jadi polis. Tapi dia pakai uniform tu, dengan topi dia pun, dapat gerun tu. Kan, dapat gerun. Begitulah kita ni, bila kita pakai putih ke semua. Kok mana pula ni? Ini pakai bendera mereka. Ada gambar penyanyi belakang baju dia. Tak cantik. Pergi jemaat pakai putih, berkemutih semua. Satu Malaysia ni putih semua. Dia kesian kata apa pula dia pun nak buat ni. Dia buat buat cabu. Dia sehati. Betul. Bila Islam ni kuat, akan menyebabkan benci orang kafir, benci. Biasalah tu. Kalau kita orang kafir benci, orang kafir musuh Islam lah. Kafir DAP tu. Kalau dia benci kat kita, kita betul lah. Kalau dia suka kita, ada benda tak kena kita ni. Ada tak kena lah. Kalau orang kafir musuh Islam macam DAP tu, suka kat kita, dia ada tamtira ni. Kan? Kan? Macam mana Siti Kasim, DAP suka. Tu ada benda tak kena tu. Tok Guru Haji Hadi, semua di DAP ni semua tak suka. Tu betul, Tok Guru betul tu. Kalau Lim Kit Siang suka, ni ada benda tak kena ni. Mikir macam tu. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafir. Tuhan sebut dah. Dialah Allah, makna kata yang mengutuskan seorang rasul yang membawa huda. Liyuzhirahu 'ala dini kulli, dia akan menzahirkan, memenangkan agama Islam ni keseluruhannya. Dia akan memperjuangkan Islam, menegakkan Islam. Walau karihal kafirun. Walaupun orang kafir akan benci. Tuhan nak bagi tahu, bila kita bangkit dengan Islam, macam Rasulullah bangkit, orang kafir akan benci. Walaupun orang kafir benci, Allah tetap akan menyinari agama dia. Bagi Islam menang. Itu dia. Jadi dengan kita pergi jemaah bersama jemaah Islam begini-begini, orang kafir akan benci kita. Dan orang mulhid, orang yang mulhid, orang mulhid ni orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala lah, ya. Dan tiada sunyi yang demikian itu daripada makna kata berkatnya. Dengan kita berjamaah, berkat. Kita hidup berjamaah bersama jemaah Islam, memperjuangkan Islam, berkat. Kehidupan kita berkat. Antara keberkatan tu, rezeki kita berkat. Pada pendapatan kita sikit, kita boleh guna semua mungkin untuk kebajikan. Bukan gaji bukan besar, yang duduk serta dengan PAS ni gaji kecil-kecil ya banyak. Tapi dia di samping boleh untuk keluarga dia. Dia boleh pula bagi sumbangan sekupang RM2, RM1 2. Masa dia diguna sepenuhnya untuk ibadat. Tak sia-sia masa dia.
Hidup dia berkat. Ada seorang tu, kerja dia buat cucuk udang. Duduk di balik Pulau Pinang. Kerja dia itulah. Dia ketua unit aman. Tapi kerja dia jual, buat cucuk udang dia jual sendiri. Bancur tepung tu, duduk tepi gerai tu buat cucuk udang dia jual. Bila dia mati, Allah, ramai manusia. Dia cucuk udang lah, bukan ulama awal. Unit aman. Satu hari dia bercerita kat saya, dia ada bancuh dah tepung dia tu. Bancuh tepung, cucuk udang. Sekali dia bancuh, besen besar. Lepas itu, tiba-tiba dapat arahan daripada pusat. Ada pemimpin nak turun di Pulau Pinang. Tuan Ibrahim Tuaman kot, nak turun di Pulau Pinang. Jadi arahkan, makna kata unit amal ni ambil tempat lah. Duduk tempat masing-masing. Jalankan tugas sebagai unit amal. Kawan dah baju tepung ni. Nak buat macam mana? Kalau biar tepung tu basi, rosak tepung, banyak tepung dah. Dah baju siap dah. Kawan saya cerita, saya pergi kuliah Pulau Pinang, jenuh cari freezer. Nak bos satu freezer tak muat. Bedak-bedak. 3-4 dapat, 3-4 bekas. Bos dalam bekas ni satu, bos dalam bekas ni satu. Pergi cari freezer. Siapa ada freezer? Tumpang freezer. Tumpang. Dekat 5-6 freezer tumpang. Tepung untuk udang dia tu. Supaya tak rosak. Lepas tu besoknya boleh guna balik tepung tu untuk buat cucuk udang. Nak ceritanya, bukan orang terkenal macam mana pun. Bukan orang hebat apa. Dari segi pendapatan dia, segi kerja dia, buat cucuk udang. Tapi bila dia meninggal, ya Allah, punya ramai manusia. Beribu semayang mayat dia. Hebat. Itu berkat duduk dalam jemaah. Kan? Duduk dalam jemaah tu keberkatan dia. Hidup kita makna kata, kita boleh buat kebajikan, mati kita, ya Allah, ramai orang mendoakan kita. Tok guru, alim ulama, semayang mayat kita. Insya-Allah. Padahal dia kerja jual cucuk udang. Tidak. Jadi berkat kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi kalau nak kehidupan berkat, bersama-samalah jemaah Islam. Di Malaysia ni lah. Di negeri lain parti lain. Adalah di Turki lain, di Indonesia lain. Di Malaysia ni konteknya lah. Sebuah jamaah yang makna kata menceburkan diri dalam semua bidang. Bidang politik pun dia masuk. Bidang kebajikan pun dia masuk. Bidang ilmu. Mana ada jamaah macam PAH. Daripada tadika sampai universiti. Semua ada. Tadika pasti, lepas tu seriti. Lepas tu yang buka tahfiz, buka pondok, kolej universiti. Lepas tu ada sekolah menengah lagi. Sampai peringkat universiti kita ada. Peringkat hubungan antarabangsa. Antarabangsa. Gerakan Islam di dunia ni, bila sebut gerakan Islam mewakili Malaysia, dia akan panggil PAH. Dia akan panggil PAH. Semua bidang kita ceburi. Ni bidang kebajikan. Kan kita nak bantu rakyat, umat menghadapi masalah kan COVID-19 ni. Kita sentiasa bergerak, bekerja untuk ummah. Jadi Nabi suruh kita bersama-sama talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaklah kamu berintizam, gabungkan diri kamu dengan jemaah Islam dan pimpinan mereka. Itu maksud yang kedua. Maksud jamaah sini jamaah kebajikan lah. Jemaah dan macam-macam lagi kebajikan. Itu dia. Jadi kata musannif rahimahullah ta'ala, ya. Dan demikian lagi, kami kata bahwasanya sebenar orang yang mengasingkan diri itu, hendaklah ia sekutukan manusia dalam jemaat dan juga jamaah dan perhimpunan yang am dalam kebajikan.
Jadi orang yang disebut sebagai mengasingkan diri uzlah tadi ni, walaupun dia uzlah, dalam masa yang sama dia mesti menggabungkan diri dia dengan umat dalam perkara kebajikan. Jemaat, yang berjamaah dan berbagai urusan umat Islam dia kena bersama-sama. Menguruskan jenazah dan sebagainya. Dan menjauhkan, makna kata mereka itu dalam bertolak-tolak dan berhimpunan dan bersesak-sesak pada segala pekerjaan yang lainnya. Perkara lain yang tak jadi kebajikan, kita jauh. Jangan duk bersesak-sesak dengan mereka itu. Pasal-pasal malam tu. Kalau kita perlu-perlu je. Perlu-perlu je kita yang perlu. Kalau ada tempat yang tak bersesak, lebih baik kita beli tempat yang tak bersesak. Macam kita nak beli bawang. Pergi tempat tu bersesak-sesak. Tapi kalau kita pergi kedai runcit, tak sesak apa. Harga dia lebih kurang ya. Sekilo lebih kurang 20 sen ya. 2 kupang ya beza. Murah pasal malam 20 sen. Kita beli kedai runcit ni. Cuba jauhkan diri daripada bersesak-sesak. Macam kita takut virus ni lah. Lagi dekat kita dengan orang, lagi cepat kuman-kuman. Lagi jauh, lagi bagus. Begitu juga penyakit rohani ni. Takut segi iman, segi maksiat. Jadi rugi 10 sen, 20 sen tu jangan kira. Yang pentingnya jangan banyak bergaul. Kecuali dalam perkara kebajikan. Itu dia. Disuruh jauhkan diri daripada bersesak-sesak, berhimpun dengan mereka itu. Melainkan perkara-perkara kebajikan lah. Bersesak-sesak pada perkara yang lain daripada kebajikan. Daripada pekerjaan mereka itu. Kerana apa? Kerana barang yang ada padanya itu daripada bagai afat. Kerana kita bercampur gaul ini banyak afat dia. Banyak binasa dia. Banyak penyakit dia. Banyak masalah dia. Dia. Banyak kerosakan dia. Jadi kita kena jauh. Itu maksud yang kedua. Maksud kedua, makna kata alaikum bil jamaah, kita bersama-sama dengan manusia dalam perkara kebajikan. Perkara yang baik, yang elok, kita bersama-sama. Tapi perkara yang tak elok, kita jangan. Ni yang Tok Guru guna ta'awun tu. Kan? Ta'awun ni apa nama? Tok Jadi mula-mula bawa. Kan? Pernah ikhwan tanya Tok Guru. Kan? Pasal kita berbaik-baik dengan UMNO ni. Sedangkan UMNO ni ada masalah. Tok Guru kata boleh. Dia kata macam mana boleh? Dia kata ta'awun. Dia tanya balik Tok Guru, ta'awun ni macam mana? Tok Guru bacalah ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bukankah Tuhan suruh kita bertolong-tolong perkara baik dan takwa? Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita tak bertolong-tolong, tak bercampur dengan mereka dalam perkara yang mungkar, yang maksiat. Itu hak punya pasal. Ini mana Islam mengharuskan. Islam turun macam tu pun. Jadi alhamdulillah berkat ta'awun yang Rasulullah bawa ni, yang Tok Guru Jadi bawa ni, kita boleh nampak hasilnya sekarang. Melamatkan diri kita daripada DAP yang jauh merosakkan. Dan masa yang sama kita bawa agenda Islam. Agenda Islam tu kita bawa dalam kerajaan. Tengok Mahyudin Yassin kan. Dengan doa dia, dengan apa. Sebelum ni ada dalam tarikh berdoa. Tak ada. Mahyudin Yassin dia berdoa. Masya Allah. Jadi orang puji. Jadi kebaikan tu pelan-pelan akan nampak insya-Allah. Ini kita kata kita bawa satu pendekatan muwajahah silmiah. Kita muwajahah, maknanya kita nak bawa Islam tapi cara silmiah, cara aman. Cara berbincang, berdialog. Cara bagi orang buka minda. Kan? Bagi orang nampak. Itu salah satu muwajahah juga. Ya. Ketiga, itu kedua. Kedua faham tak? Kedua, alaikum berjamaah. Kamu bersama-sama jamaah tu berarti dalam perkara kebaikan, kebajikan.
Yang ketiga, makna alaikum bil jamaah itu bahwasanya demikian itu yang lain daripada zaman fitnah. Nabi sebut alaikum bil jamaah, hendaklah kamu dengan jamaah orang ramai ini masa tidak ada fitnah. Tidak ada fitnah. Bagi laki-laki yang dhaif ini dalam pekerjaan agama, kerana takut kena fitnah pada agamanya dalam mengasingkan diri. Itu dia. Jadi bila berlaku zaman fitnah, makna yang dimaksudkan alaikum bil jamaah ni, hendaklah kamu bersama jamaah dengan orang ramai, bagi orang yang kuat. Bagi orang yang lemah, makna kata diuzurkan oleh Rasulullah, sebab ada hadis lain yang suruh uzlah. Dia boleh pakai hadis uzlah. Hadis alaikum bil jamaah ni untuk orang yang kuat. Ulama-ulama yang kuat amal, dia tak boleh lari pada jamaah. Dia kena bergaul dengan orang ramai. Dia kena perbetulkan masyarakat. Dia faham macam tu. Jadi laki-laki yang lemah, makna kata dia terpaksa mengasingkan diri. Kalau dia bercampur, dia rosak. Macam virus. Kita ni, badan kita tak kuat. Pertahanan kita tak kuat. Kan? Antibody kita tak kuat. Kita ada macam-macam penyakit. Ada kecil manis lah, ada darah tinggi lah, ada buah pinggang lah. Lepas tu bergaul dengan orang. Habis kuman tu mamai kena habis, duk sat mati. Ya. Tapi kalau orang yang kuat, dia ada daya jati diri dia kuat. Dia pergi bergaul tak apa lah. Kuman memang tak lut dengan dia. Kuman tu bukan lama pun, virus tu. Dia 14 hari lah. Virus pun lari pada dia. Asal dia kuat. Dia ulama ni begitulah. Yang nak bergaul dengan orang ramai ni, dia kena ada kekuatan jiwa dia. Baru dia boleh tarik orang. Macam kita kata apa, kepala trailer kan. Nak tarik trailer belakang tu, kepala tu kena kuat. Baru boleh naik Bukit Merapit. Kalau trailer tu kepala dia tak kuat, trailer tu tarik kepala dia belakang boleh. Itu ya, tiba-tiba kita jadi mereka tu. Tiba-tiba kita jadi mereka. Macam tu kan. Dia kena kuat tu. Jadi alaikum bil jamaah ni untuk orang yang kuat. Orang yang kuat. Yang ada kekuatan. Dia kata sini. Ya. Ada pun laki-laki yang mempunyai mata hati, lagi kuat pada pekerjaan agamanya, lagi alim, apabila melihat akan zaman fitnah yang ditakut akan dia dan yang disuruh Nabi SAW memelihara segala, dia kata, ummah daripadanya dan menyuruh dengan uzlah padanya, maka ada uzlah baginya itu utama, kerana adalah di dalam berjumpa, bercampur daripada kebinasaan dan fasad, dan jangan ia putuskan daripada jumu'ul Islam dan daripada kebajikan am. Adapun laki-laki yang lemah, dia lari terus daripada kerosakan masyarakat ni. Adapun makna kita kata laki-laki yang kuat, dia ada mata hati, ada ilmu, amalan dia kuat, kan? Dia ni pun makna kata boleh uzlah, tapi uzlah dalam bentuk dia sendirilah. Uzlah ni uzlah di rumah, duduk dalam bilik dia, dalam rumah dia. Dan masa yang sama, dia kena berhubung dengan jumu'ul Islam, dengan jamaah Islam. Dia kena berhubung dengan jamaah Islam, kumpulan Islam, kan? Dia kena buat program untuk menyelamatkan ummah. Jadi maknanya uzlah dan bergaul. Dalam bergaul dia ada uzlah, dalam uzlah itu dia ada bergaul. Bergaul benda-benda yang baik, yang elok. Benda yang tak ni dia tak campur. Dia duduk dalam bilik dia, duduk dalam rumah dia, makna kata menguatkan diri dia. Dia.
Jadi inilah maknanya makna kata mengikut pahaman Imam Ghazali. Alaikum bil jamaah itu yang pertamanya jangan berpisah daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jamaah ummah. Berpisah daripada kita kata ittifaq ulama, jumhur ulama. Jangan berpisah, ikut jamaah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, dimaksudkan dengan alaikum bil jamaah, kita bersama-sama jemaah dalam perkara kebaikan. Sama dengan umat, iaitu jemaat, yang berjamaah. Kita berhubung dengan jemaah Islam. Kita ikuti program-program jamaah Islam, parti Islam, seperti liqa, usrah, program kebajikan dan sebagainya. Kan? Yang ketiga, diartikan alaikum bil jamaah, iaitu bagi mereka yang lemah, asing terus. Kerana ada hadis yang suruh asing. Adapun orang yang diharap akan ilmu mereka itu, mereka tak boleh lari terus. Dia uzlah juga, tapi di rumah dia malam-malam hari itu utamanya, tapi di waktu siangnya dia bersama jemaah dan tidak putuskan hubungan dia dengan jemaah Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan tak putuskan dengan gerakan Islam, kumpulan Islam. Inilah yang maksudkan alaikum bil jamaah. Insya-Allah. Wallahu alam. Al-Fatihah. Ni hari ni kita nak cuba tengok. Macam Pak Tam tu dia bagi apa, makan lembu pagi petang. Pagi petang ni dia bagi tahu tak kurang 30 guni. 30 guni, satu guni 50 kilo. 30 guni tu ada makna kita kata ada 30 guni, tu ada 1,500 tan, 1,500 kilo satu hari. Kalau sekilo tu ada 6 kupang, tu ada tak kurang 1,000 sehari, 1,000. Jadi kita nak jimatkan separuh. Kita cuba test tengok. Cara kita buat iaitu kita bagi seekor lembu 3 kilo. Dia dah tanya kawan saya belah lembu, dia kata 3 kilo dia bagi. Dia bagi 3 kilo pagi, 3 kilo petang. Yang tu untuk lembu dijual. Dia kata lembu tu pada sekarang ni nak buat korban, dia nak jual untuk korban. Hala ni dia bagi makan lah. 3 kilo pagi, 3 kilo petang. Yang tak jual tu makan, saya bagi makan jerami gitu je lah dia tak. Jadi kita ni, kita bagi juga dia makan. Kita bagi pagi je, petang kita tak bagi. Cara dia, siapa yang saya tahu, Pak Tam bagi tahu, bila dia bagi makan tu, lembu tu akan timpa. Dia timpa berebut makan tu. Dia langgar anak-anak patah kaki pada yang mati pada. Jadi kita cuba elak benda ni. Cara kita elak itu, cara dia kita bagi 4. Kita bagi lembu tu 4 bagi. Bila 200 ekor, bila kita bagi 4, 50 lah. Ini kita test tengok jadi macam mana. Jadi kalau 50 ni rasanya dia taklah berebut sangat. Dia tengok dulu macam mana. Cara dia yang 150 ni kita bagi makan 50 dulu. Yang 150 ni kita halau pergi dekat tanah yang baru kita beli tu. Kita halau pergi tu, kita masuk dalam pagar ni, kita tutup. Yang 50 lagi kita bagi makan. Bila bagi makan, kita bagi makan 50 kali 3, ada 150 kilo. Orang pek 8 beg lah. Lebih kurang 8 beg lah. Satu beg ada 20 kilo. Kurang 8 beg, 160 kilo. 8 beg lah. Satu kumpulan 8 beg. 8 beg bila lepas makan habis, kita halau pergi dekat kandang dekat tahapis tu.
Jadi kadang dekat tapis tu dia antara pagar ni dengan pagar ni ada jalan kan. Jadi kena tunggulah. Kiri kanan jalan tu kena tunggu supaya lembu tu masuk dalam. Masuk habis ke dalam. Kan? 50 masuk tutup. Lepas tu kita lepas lagi 50 masuk dalam. Kita bagi lagi 8 kampit. Jadi ada 8 dengan 8 kali 4 32. 32 kampit kali 20 kilo. 20 kali 32 kali 20 kilo baru berapa ratus ya kan. Lebih kurang makna kita kata 200 kali 3 kali 3 lebih kurang dalam 600 kilo lah. 600 kilo. Lepas tu belah petang kita bagi, dia dengar cerita kata dia pelepah sawit pun dia makan. Kita cuba cari pelepah sawit. Di samping kita bagi minyak kan, kita bagi pelepah sawit. Pelepah sawit ni sementara ni kita bagi pelepah dulu. Bila mesin tu main besok, dia patang pelepah sawit pun dia boleh mesin. Jadi lembut, dia boleh makan. Setakat ni kita ni, tapi cumanya jaga satu ya. Kena masa api tu bawa barang. Jadi kita cantai dia. Pasal apa, lebih kurang dalam sedepa tu kena cantai. Tidak dia pangkai dia tu dia ada duri. Pangkai tu ada duri. Jadi kita cantai yang pangkai dia tu. Kita angkat dia. Kemudian bila lepas dia makan, kita kutip. Batang-batang pelepah ni kita kutip, kita lungguk. Kita lungguk setempat. Bila kering kita boleh makan. Dia tak mau berselera macam tu, tak cantik. Kan? Kadang-kadang bila ada duri-duri pelepah sawit ni, lembu pijak, kaki dia masalah. Kaki dia boleh jadi luka. Lepas tu tengok ada pelepah tu kita lungguk. Bila kering kita makan. Itu di antara cara-cara kita menjimatkan kos. Tidak selalu kita lembu saja. Ada sebulan 20,000. Memang orang tak buat macam tu. Kan? Orang tak buat macam tu. Kalau lembu pelet tu lain lah. Masa mereka jual selalu. Kita jual masa korban ni apa yang awal ni. Tapi kita dah ada modal. Modal kita, lembu tu dah modal lah tu. 20 ekor, 200 ekor tu modal dah lah tu. Kita dah ada, maknanya kata modal. Modal untuk ternakan lembu dah ada. Cuma masalah kita, kita kata makan. Makan ni insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa, kalau dalam masa ni, kalau boleh mereka buat kerja, seminggu je mesin tu siap. Ada mesin ni kita lagi mudah buat kerja. Lagi banyak menjimatkan kos. Jadi tugas kita, pagi-pagi tu, ada pergi riki tengok. Pergi riki dengan motor. Tak mana ada orang kek sawit, kita bawa lah traktor kita dengan lori kita. Pergi angkut tu. Pergi angkut pelepah sawit ni. Itu di antara menjimatkan kos. Pagi ni kita nak tengok dulu. Lepas tu lembu ni, kalau dia duduk biasa kita buat begitu, lama-lama senang lah. 2-3 orang pun boleh halau begitu ya. Pekat awal ni bagi dia reti jalan dulu. Biar dia tahu dia biasa dengan lorong-lorong masuk main. Lepas tu jadi mudah insya-Allah. Jadi hari ni kita buat lah. Kita pagi ni kita pergi tengok. Bagi selesaikan makan lembu tu dulu. InsyaAllah. Dia ada satu lagi. Kalau apa nama, kawan yang mai tengok tu kan. Dia ada mai tengok lah. Dia ni seorang pengusaha. Dia ni seorang engineer pertanian ni. Dia buat makanan sendiri. Dia ada kelang dia buat makanan. Makanan dia ni yang dia buat ni. Kalau lembu tu makan makanan dia seminggu, lembu ni akan makan jerami. Dia boleh makan jerami. Jerami ni kos cukup rendah lah. 300 kilo cuma RM60 ya. Memang murah lah. Jadi kalau esok suasana elok, minta dia hantar makanan dia tu. Dia bagi makan seminggu. Lepas tu kita bagi jerami. Kambing pun makan jerami. Tapi makan dia dah lah. Makan dia dah lah. Jerami pun dia makan kambing tu. Jadi ini menjimatkan banyak kos.
Peringkat awal ni kita buat yang ni dulu sebelum mesin kita mai. Kalau mesin kita mai, jerami pun dia makan, pelepas sawit pun dia makan. Ini semua akan menjimatkan banyak kos. Bila kos dia jadi rendah, kita model dah ada, lembu dah ada. Cuma makan dia ya. Makan dia ni yang mana kita kata kita boleh kurangkan kos. Ni akan menjadikan mana dana lah kat pondok kita ni akan jadi satu dana. Satu income. Kan? Baru kita boleh jual lembu ni keluar. Nanti bila orang nak beli kita boleh jual. Peringkat ni kita cuma buat korban dulu. Kan? Akan datang ni kita tengok macam mana. Bila kos dia dah boleh semua, kita mempunyai cukup ni, kita boleh jual lembu-lembu kita. Dia akan sikit banyak menjadi dana lah. Dan masalah kita ni di mana-mana pula. Dia sebut pondok, tahfiz, masalah besar dia dana lah. Dan tu masalah besar sekali. Kalau yang ni boleh diselesaikan, banyaklah masalah kita boleh lepas. Mudahlah. Di Pangkok pun terpaksa berhenti. Mana tak berhenti. Dia korek tu tanah tu sehari dekat 2,000. 1,850. Hari-hari masuk duit. Tu apa nama tayar lipan tu? 750 tayar lipan. Bekho 380. Lori 2 biji 720. 1,850. Tiap hari masuk duit. Lepas tu bila dah tak boleh keluar mengajak, sana kena berhenti dulu. Mana aku nak cari duit? Duit pun tak ada arah dalam bank. Habis dah 50,000 dah korek tanah tu. Ni pun tak tahu, kita berhentilah dulu. Saya pun tak mampu nak upah orang buat bangunan. Nanti selesai tu kita sambung. Kita nak masuk Facebook pun tak terkemak. Masyarakat pun masalah besar. Yang ni boleh tangguh. Yang ni kita tangguh dulu. Yang utamakan dulu orang susah. Ramai juga dapat telefon saya, Ustaz macam mana beras ada ke? Ada lagi. Saya kata, ada lagi beras? Kita jangan ada beras, duk abang kata tak ada beras, bohong buat apa? Kita ada beras, ada lagi, stok ada lagi. Saya nak bantu juga ni, nak bantu juga tak apa, bantu lah. Kan? Kita gitu. Jadi kita makna kita kesian kat orang sama yang kira kita ya. Kan? Jadi sekali lagi ni kurang berapa kita nak turun? Berapa nak turun nak pergi tengok lembu ni? Turun abai. Lagi nak mengaji ya? Masuk kelas lewat sikit dah baru ke 10 ke 11 masuk kelas. Kita keluar ni. Yang puasa, yang tak puasa, nak makan apa, lebih kurang pukul ke 9 boleh? Ke 9 kita pergi. Tak sampai sejam, atau sejam lah kata. 10 boleh lah. Ke 11 boleh buat kelas ke 11. Itu nah, insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqaribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina min al-ma'il bari. Allahumma akshif 'anna al-bala wal waba wal ghala ma la yakshifu ghair. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadhum syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal jununi wa min sayyi'il aqsam. Sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi bil alamin. Takbir. Allah.